Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang sudah maklum, Sabtu lepas kita sudah buat bengkel pembinaan modul pengetahuan asas. Jadi ceramah itu panjang sedikit, lebih kurang sejam sebab ada lagi beberapa intervensi termasuk modul PDP saya perkenalkan dan beberapa intervensi lain, tapi ini intervensi khas modul pengetahuan asas. Seperti yang kita tahu, kalau kita tengok taksonomi belum kan paling rendah ialah aras pengetahuan. Kalau dalam bio, aras pengetahuan di kertas 2 ini ialah 15%. Kefahaman 15%, aplikasi macam 35, analisa 15, penilaian 10, sintesis 10. Jadi, kalau pelajar tidak menguasai aras pengetahuan, maka dia tidak akan boleh jawab soalan aras kepahaman, begitulah aplikasi dan seterusnya. Sebab logiknya simpel saja. Kalau budak tahu, dia boleh faham. Kalau dia tahu dan faham, dia boleh apply. Kalau dia boleh tahu, faham dan apply, maka dia boleh menganalisa. Itu dia punya logik. Jadi, apapun asasnya dia mesti kuasai pengetahuan asas. Tanpa pengetahuan asas, sia-sia kita buat kelas tambahan, sia-sia kita buat seminar teknik menjawab. Ibaratnya budak lah, kita menghantar pergi wakil badminton, sedangkan servisnya pun 2/10 sahaja yang lepas. Jadi sepatutnya yang kita drill, yang kita latih ialah kemahiran servis. Bukannya mau hantar dia pergi bertanding, bikin malu saja. Jadi ini tujuan modul pengetahuan asas dan pihak sekolah bertandang untuk buat untuk semua subjek, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bagi mata pelajaran yang ada peperiksaan. Oke, dan antara masalah yang saya dapatilah, saya ini mengajar menengah atas, sepatutnya kita membincang hal-hal tinggi, hal-hal kayangan. Rupanya cerita di bawah kolong pun belum selesai. Maknanya, saya kena mengulang kaji konsep-konsep atau kemahiran-kemahiran yang patut dikuasai sebelumnya. Jadi kalau ini tidak settle, maknanya masalah pembelajaran itu akan berlarutan dan memberi impak kepada pembelajaran pada masa akan datang. Maknanya kalau budak tidak kuasai ilmu atau kemahiran tingkatan 1 dan 2, maknanya tingkatan 4 dan 5 akan menjadi masalah. Ambil contoh biologi lah. Ini contoh jawaban esai aras kepahaman. Jadi kalau kamu tengok yang diwarna itu ialah pengetahuan asas. Kalau biru ini proses, pink itu istilah, hijau bahan kimia, dan kuning itu struktur. Ibaratnya kalau bahasa Inggris ini kita panggil vocab ataupun inilah kosakata biologi. Jadi budak tidak pandai menjawab soalan esei atau kertas esainya kosong bukan kerana dia tidak pandai membuat karangan, tapi dia tidak ada pengetahuan asas yang mahu dikarang. Jadi target modul ini ialah bagaimana budak boleh menguasai benda yang paling asas. Aras pengetahuan. Jadi dalam bio saya punya target, ini bukan benda baru, saya sudah buat lama ya. Lama sudah. Zaman-zaman Siti Nurhaliza belum kahwin lagi. Cuma bila pihak sekolah minta pandangan bagaimana kita mengatasi masalah pencapaian akademik sekolah, saya rasa saya kata senang saja kita selesaikan masalah paling asas, aras pengetahuan. Jadi dalam bio yang saya tackle inilah istilah atau konsep, proses, struktur, masuklah yang melibatkan gambar aja, label dan sebagainya, dan juga bahan kimia 4 saja. Jadi kalau dulu benda ni saya masukkan di dalam ujian topikal. Jadi budak tahu 10 soalan ujian itu adalah ini, pengetahuan asas. Jadi budak-budak saya memang dia tahu dia akan kena menghafal benda-benda ni. Tapi bila bertukar ke SSM, bila masa PKP terutamanya, saya tidak sempat untuk reconstruct atau reshuffle saya punya kertas ujian sebab susunan bab sudah berubah. Jadi ujian-ujian ini saya tidak dapat laksanakan dengan budak dan kebetulan masa itu PKP jadi banyak habis untuk PDP sahaja. Jadi bila percubaan budak itu naik tingkatan 5 bersemuka, saya dapati penguasaan mereka sangat teruk. Jadi saya buat balik modul pengetahuan asas dan saya buat 4 ujian pengetahuan asas. 2 ujian
teks, 2 lagi ujian gambar aja. Modulnya simple saja, macam saya bilang lah tadi, kalau bio ni kan kita bahagi sajalah dia punya vocab, dia punya kosakata atau perkataan yang benda yang patut dia hafal tu ikut grup, ikut kumpulan. Jadi kalau istilah-istilah saja. Kalau bahan kimia saja bagi setiap bab. And then modul tu ada 2 set, maka ujiannya pun ada 2 set. Menanya balik apa ada di dalam modul. Katakanlah dalam modul tadi ada 120. Jadi yang kita uji dalam peperiksaan 50 sahaja. Dan saya tengok budak suka ujian ini, ujian semua modul. Sebab dia ringkas, dia hanya menulis perkataan ni, dia tidak perlu tulis huraian. Sebab huraian kita sudah bagi. Sebab kita mau dia hafal ini, bukan hafal ini. Okey, ini ujian pengetahuan asas 2 kali juga. Cuma yang ini hanya melibatkan gambar raja. Jadi sengaja saya asingkan. Rupanya bagus kalau diasingkan. Sebab ada budak dia bagus dalam bentuk teks. Ujian dalam bentuk teks tidak ada gambar raja tu. Ada 2 budak saya yang best student tu. Dia boleh dapat markah penuh. Tapi bila buat ujian ini dia boleh gagal. Kenapa? Maknanya dia bukan visual learner. Dia tidak bagus bab-bab ini. Jadi sekurang-kurangnya bila kita buat begini, budak-budak pandai pun dia tahu oh, rupanya dia lemah ini. Selama ni dia rasa dia okey. Tapi bila kita asingkan raja dengan teks, nampak dia punya kelemahan. Jadi itu sahaja dia punya modul. Apa kita harap daripada pelaksanaan ini? Satu, kita mau budak menghafal tadi itu. Menguasai pengetahuan asas. Kalau saya dia hafal lah. Macam kita dulu menghafal ditulis berulang-ulang. Kalau dia seramah lagi lekat di dinding. Okey, pelajaran. Jadi ada beberapa sebab kita biasanya budak ni dia tidak akan menghafal di rumah. Jadi kita paksa dia menghafal di sekolah. Jadi dengan dia melengkapkan modul pengetahuan asas tu, dia sudah satu round, satu pusingan. Dia menghafal tu istilah, konsep, proses dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita bila budak menduduki ujian itu 4 kali kan, maknanya kita mengulang-ulang, melazimkan. Sebenarnya kita boleh buat berkali-kali. Gantung kepada masa yang kita ada. Katakanlah lepas exam kan selalu budak ada masa senggang. Kita boleh buat lagi ujian pengetahuan asas. And then lepas ujian, oleh kerana ujiannya itu pendek sahaja setengah jam, walaupun markahnya 50 atau 60, kita boleh buat setengah jam sebab ini hanya mengingat kembali, recall. Dia tidak perlu berfikir. Jadi lepas tu kita tidak payah semak, suruh budak semak. Jadi masa dia menyemak itu sebenarnya dia sekali lagi mengulang lagi benda yang sama, maknanya proses menghafal. And then dia akan buat pembetulan. Jadi dan kita kenakan dendaan. Kalau yang gagal biasa tu dia buat 2 salinan, menulis di kertas tu baliklah. Istilah tu maknanya dia salin lagi 2 salinan. Tapi kalau yang markah bawah, kalau saya hukum markah bawah 15 kah? Saya denda dia buat 3 salinan. Tujuannya itu kita mau dia mengulang, melazimkan, membuat pengulangan supaya dia boleh hafal. Itulah tujuan modul pengetahuan asas. Cuma yang agak sedikit rumit, subjek bahasa Melayu lah. Kalau Arab, bahasa Cina, bahasa Inggeris tu saya sudah bagi dia punya idea. Hafal 25 kata nama, 25 kata kerja dan hafal perbualan harian dalam 10 lah. Daily conversation. Jadi bagi subjek-subjeknya macam bahasa Melayu dan kemahiran tangan ni, seni, LK ni mungkin boleh dibincang lagi lah. Apapun dia punya target pengetahuan asas. Maknanya kalau benda tu budak kuasai, dia sudah boleh lulus. Itu sahaja.